kata sudah sangat hampir masanya tasik itu akan kering kuntang. Mereka ni duk heran. Dia tanya soalan kedua, ketiga. Dia tanya soalan-soalan ni berkaitan dengan tasik, mata ayam, ladang kurma. Lepas dia jawab, ladang kurma tu buah dia banyak. Dia kata satu hari ladang itu tidak akan mengeluarkan walaupun sebiji buah. Dan akhirnya dia tanya, ada tak pemuda yang sudah keluar yang mengaku kata dia Nabi? Lepas dia kata ada. Adakah dia menang tiap-tiap kali berlawan? Ya, dia menang tiap-tiap kali berperang. Rasulullah lah. Zaman tu memang Nabi dah ada di Madinah ketika tu. Waktu Tamim dengan 30 orang ni sampai di pulau, Nabi waktu tu duduk di Madinah lebih kurang tahun 3 atau 4 hijrah. Dan kemudian lelaki itu kata, alangkah beruntungnya orang-orang yang ikut lelaki itu. Maksudnya yang ikut Nabi kita. Sesungguhnya aku ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Akulah Dajjal, kata binatang tadi. Binatang adalah lelaki-lelaki tadi. Bila Tamim cerita ke Nabi, Nabi kata ya, yang itulah Dajjal. Maksudnya Dajjal ni orang, laki-laki. Tidak ada pendapat yang jelas siapa mak ayah dia. Khilaf besar di kalangan para ulama. Yang tu tak penting. Yang penting dia ada tak? Ada. Dia hidup tak? Hidup. Apa tugas dia? Mengkafirkan semua umat Nabi Muhammad SAW. Satu je tugas dia. Tang mana pun dia pergi, satu hari nanti bila dia keluar, dan dia pasti keluar dengan izin Allah. Kerja dia ialah untuk memaksa orang mengaku bahawa ana Rabbul Alamin. Aku adalah Tuhan sekalian alam. Besarnya fitnah dia Dajjal ini ialah apabila dia membawa kita semua daripada memiliki saki-baki iman, boleh masuk syurga lagi, keluar terus daripada tu dan duduk neraka selama-lamanya. Dan betapa ramainya manusia yang akan ikut dia satu hari nanti. Ramai yang akan ikut Dajjal. Dia kata aku akan dibebaskan, kata Dajjal. Allah akan bebaskan aku, dan apabila aku bebas, ma min madarin wala wabarin illa habattuhu fihi. Tidak ada satu tempat atau lorong kecuali aku sampai di situ. Tuan-tuan tak yang nyorok lah lorong belakang sekali. Dia sebut dah. Dajjal kata tidak ada satu tempat atau lorong atau curang aku akan sampai di tempat itu. Kata Nabi, ya sur'atuhu kal ghaith idza stadbarat hurri. Kelajuan Dajjal ini seperti angin, awan yang ditolak angin, di mana saja dia boleh duduk. Cerita yang kedua, Nabi duduk dalam satu masa ni, sahabat mai beritahu, ya Rasulullah ada Dajjal, iaitu seorang budak dekat dengan Madinah ni, mata dia buta, keturunan Yahudi. Yang ketiga, dia ada sihir. Sihir dia boleh beritahu benda-benda ni. Hak nak berlaku satgi, pasal apa hak ni berlaku, dia cakap benda-benda pelik. Satgi dia cerita benda-benda pelik. Nabi pun bangun, pergi ke budak tadi, pergi ke kampung budak tadi. Sampai di kampung budak tadi, Nabi pun pegang budak tadi, Nabi pun kalih dia. Nama dia Saf bin Sayyad. Nabi kata, adakah kamu mengaku aku ni Rasulullah? Dia pun tengok. Dia kata, aku mengaku kamu adalah pesuruh Allah kepada orang-orang yang tak erti baca dan yang tak erti menulis. Biadab mana? Dia kata, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Dia kata, aku mengaku, tapi hang ni rasul kepada orang-orang tak erti baca, tak erti menulis. Nabi tak tampang, Nabi tak tumbuk, Nabi tak kata apa. Rasulullah. Orang nak bunuh dia pun dia maafkan, tambah benda kecil tu. Nabi tanya, wahai Ibnu Sayyad, tadi aku nak mai ada wahyu turun. Apakah wahyu tu? Dia pun fikir. Dia kata duh. Disebut duh saja. Nabi pun bagi tahu, labbatha alayka syaitan. Selama ni syaitan yang duk tipu hang. Budak ni rupanya satu budak yang sering diilhamkan oleh syaitan dengan kabar-kabar, berita-berita. Syaitan ni dia laju, bilangan dia ramai. Dia pergi ke sana, ke timur, ke barat, apa semua, dia buat main berita ke budak ni. Ada yang tepat, ada yang tak tepat. Rupanya budak tu bukan Dajjal. Hak tu kisah Dajjal yang ada pada zaman Nabi. Sekarang kita tengok apa yang Nabi pesan tentang Dajjal. Kata Rasulullah, bila Dajjal ni keluar, aku Nabi yang terakhir. Nabi tunjuk kat sahabat, hampa semua ni umat yang terakhir. Lepas kamu tak ada umat. Wad Dajjal, Nabi kata Dajjal kharijun fikum la mahalah. Dajjal pasti keluar pada zaman kalian, tidak mustahil lagi.
apabila dia keluar, dia akan keluar daripada satu tempat yang namanya Asfahan. Asfahan di Iran.